kerajaan nak jadikan Suhakam sebagai apa? Pemilihan dan pelantikan Pesuruhjaya Baharu ke Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, institusi hak asasi manusia kebangsaan Malaysia baru-baru ini diselubungi kerahsiaan dan menandakan kemunduran dalam komitmen antarabangsa negara untuk mengukuhkan mandat Suhakam, kata Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Forum Asia sebagai Sekretariat Rangkaian NGO Asia mengenai institusi hak asasi manusia kebangsaan atau ANI. Kekurangan ketelusan dalam proses pemilihan menghalang kebebasan dan keberkesanan institusi dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Malaysia, kata kumpulan hak asasi itu pada 7 Julai lalu. Menurut ANI, pihaknya dan pertubuhan masyarakat sivil di Malaysia melahirkan kekecewaan mereka dalam proses pemilihan dan pelantikan Pesuruhjaya Baharu kerana ia bercanggah dengan semangat kemerdekaan, kesaksamaan dan pluralisme yang perlu dipegang oleh institusi hak asasi manusia NHRI berstatus A. NHRI mesti memastikan kebebasan dan kesaksamaan dalam melindungi dan mempromosi hak asasi manusia. Pelantikan Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Mohamad sebagai pengerusi Suhakam menimbulkan persoalan mengenai rekod lampau beliau, khususnya peranan beliau sebagai pengarang bersama Kertas Kerja 2019 yang meyakinkan Majlis Raja-Raja menolak ratifikasi Settled Room dalam langkah yang menghalang Malaysia daripada meminta pertanggungjawaban pelaku jenayah antarabangsa, tegasnya. ANI berpendapat pelantikan dua Pesuruhjaya Baharu yang mempunyai pertalian kuat dengan UMNO disifatkan menghalang kebebasan Suhakam dalam melaksanakan mandat mereka dan tidak berat sebelah dalam memperjuangkan perundangan hak asasi manusia. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub merujuk kepada Seksyen 5/3 Akta Suhakam 1999 yang menyatakan bahawa Pesuruhjaya hendaklah dilantik di kalangan mereka yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia. Dalam hubungan ini, Salahuddin turut mempertikaikan merit dua nama pemimpin UMNO yang dicalonkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 1 Julai 2022 yang lalu. Beberapa anggota yang baru dilantik ini merupakan pemimpin UMNO seperti Datuk Hasnan Rizwan Marikan bin Habib Marikan yang merupakan Timbalan Ketua UMNO Bahagian Selayang dan Puan Nazira binti Abdul Rahim yang merupakan Ketua Wanita UMNO Kulim Bandar Baharu. Pelantikan tanpa merit ini di mana kedua-dua mereka tidak pernah dikenal mempunyai pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia akan memberikan kesan kepada integriti Suhakam sebagai sebuah badan berkanun yang diamanahkan untuk menasihati kerajaan Malaysia dalam merumuskan perundangan, arahan dan tata cara pentadbiran agar selari dengan prinsip hak asasi manusia, ujar beliau dalam satu kenyataan. Pelantikan seramai 8 orang Pesuruhjaya Suhakam adalah bagi sesi 2022-2025. Menurut Salahuddin, sejak daripada awal penubuhannya, Suhakam konsisten dalam menasihati dan menegur kerajaan Malaysia dalam isu-isu perundangan seperti pemansuhan dan pindaan undang-undang zalim seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, Akta Hasutan, SOSMA, POTA dan lain-lain yang merupakan undang-undang yang digubal dan dipertahankan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan juga UMNO. Bolehkah pemimpin UMNO yang dilantik ini menegur Perdana Menteri sekiranya terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Soalnya, beliau juga membangkitkan komposisi Barisan Pesuruhjaya Baharu yang tidak mencerminkan kepelbagaian latar belakang sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta Suhakam 1999. Jangan jadikan jawatan Pesuruhjaya Suhakam sebagai hak ghanimah perang kepada ahli akademik, peguam dan tokoh masyarakat yang menyokong dan mesra kerajaan tanpa melihat kepada merit mereka. Pelantikan Pesuruhjaya Suhakam haruslah telus, inklusif dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar faham dan mempunyai pengalaman praktikal tentang hak asasi manusia, tegasnya. Beliau sependapat dengan ANI bahawa Suhakam tidak akan dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa jika dianggotai oleh mereka yang jelas memihak kepada parti tertentu. Pelantikan sambil lewat ini mesti dinilai semula sebelum ia terus mencemarkan status Suhakam sebagai sebuah institusi hak asasi manusia kebangsaan yang berstatus A dan memalukan Malaysia yang merupakan negara anggota Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dakwanya. Jika pelantikan aktivis keadilan Latifah Koya sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dipertikaikan, begitu juga pemilihan dua pemimpin UMNO ini. Ketelusan dan integriti dalam pelantikan apa juga jawatan kerajaan hendaklah dijunjung pada setiap masa. Sebenarnya Ismail Sabri hendak menjadikan Suhakam ini sebagai apa?
Hak asasi manusia merupakan unsur utama dalam pembangunan sosial, iaitu satu daripada tiga dimensi pembangunan mampan selain ekonomi dan alam sekitar. Jika begini sikap dalam kepimpinan negara, bilakah kita hendak mencapai matlamat pembangunan mampan? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.